Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke sesi Borak Santai Facebook Live. Cantik bergaya, sihat beraya bersama MW Istimewa Ramadan yang dibawakan khas untuk anda semua. Hari ini kita akan berkongsi dengan anda tips untuk kekal sihat dan cantik ketika bulan puasa. Nama saya Sapura, merupakan hos anda untuk hari ini. Hari ini di studio bukan saya saja seorang. Kita ada tetamu jemputan istimewa. Sebelum tu, kongsikan sesi hari ini, berikan like anda dan komen di ruangan chat. Sila tag kawan-kawan anda, rakan-rakan Facebook anda supaya mereka juga boleh sama-sama join kita dalam sesi pada hari ini. Sepanjang sesi ini nanti kita juga ada giveaway. Ada 2 soalan yang saya akan tanyakan kepada anda semua. Jadi nantikan anda berpeluang memenangi 2 Nutrilite Body Key Meal Replacement trial kit, dan juga bagi mereka yang mendapat menjawab soalan yang tepat dan cepat, mereka akan memenangilah hadiah yang istimewa ini. Hari ini macam saya katakan tadi, bukan saya seorang sahaja di studio. Kita ada tetamu jemputan istimewa yang sangat popular. Saya rasa kalau saya tak kenalkan pun anda dah tahu. Merupakan seorang selebriti doktor. Berikan tepukan virtual anda untuk Dr. C. Assalamualaikum Sapura. Hai Dr. C. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik, sihat alhamdulillah. Sapura macam mana? Alhamdulillah sihat juga. Terima kasih Dr. C kerana sudi bersama-sama dengan MW hari ini untuk berkongsi tips kesihatan ketika bulan puasa. Doktor, sebelum kita mulakan kita punya sesi hari ini perkongsian, mungkin doktor boleh kongsikan sedikit tentang latar belakang doktor kepada penonton. Kepada semua yang tidak mengenali saya, Assalamualaikum. Nama saya Dr. C, seorang pegawai perubatan yang mana saya banyak berkongsi tips-tips kesihatan, tips-tips kekeluargaan dekat social media saya. Sambil itu saya banyak juga share mengenai health and juga exercise fitness dekat social media. So kepada siapa yang belum follow lagi, bolehlah follow C_Shazrin. Sempat jual diri. Sempat sekarang sedikit sebanyak anda dah berkenalan dengan Dr. C. Di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada Dr. C dan muslimin muslimat di luar sana yang sedang menonton. Sekarang kita cakap sedang bulan puasa kita tahu banyak perkara yang berubah dari segi gaya hidup muslimin dan muslimat di luar sana sebab bulan puasa ni di mana kita akan bangun awal, kita akan bersahur, kita akan menahan diri daripada lapar dan menahan diri daripada makan dan minum sepanjang hari. Tapi bagaimana untuk kita kekal sihat dan bertenaga sepanjang bulan puasa? Macam saya sebut tadi, pertama adalah sahur. Mungkin doktor boleh kongsikan dengan kita semua apakah definisi sahur yang sihat? Sapura, kita bagi perumpamaan yang senang lah Kalau macam untuk kereta, kita perlukan petrol untuk bergerak. Jadi kita sebagai manusia memerlukan makanan untuk membekalkan kita tenaga untuk mengharungi sepanjang hari kita. And then makanan ni terlalu luas kan. Jadi bila bercakap mengenai sahur, apa makanan yang bagus, yang baik, yang seimbang sewaktu bersahur, simple je Sapura. Kita pergi kepada makronutrien, iaitu makanan tu kena ada karbohidrat, protein, lemak dan juga fiber. 4 kumpulan ni dah cukup. Dan dari segi kuantiti berapa banyak nak makan tu, kita ikut Kementerian Kesihatan dah memadai. Tak payahlah nak ikut diet-diet yang ekstrim sepanjang bulan puasa yang hanya ambil lemak, hanya ambil protein. Kita pergi kepada suku-suku separuh, iaitu suku karbohidrat, suku protein dan juga separuh fiber, buah-buahan ataupun tumbuh-tumbuhan. Tapi bila bercakap mengenai protein, saya nak fokus sikit lah Sapura. Protein sangat penting sepanjang bulan Ramadan ni. Sebab apa? Protein, satu, dia membekalkan tenaga sepanjang hari, membuatkan kita kenyang lebih lama. Sebab protein ni merupakan sel asas kepada badan kita. Rambut, kulit, sel-sel kita semua ni made up of protein. Jadi sangat penting protein ni dalam badan kita. Sebab ramai orang ingat protein ni, ni untuk buat otot je. Tidak. Sebenarnya protein banyak sangat kebaikan dia dalam badan kita. Jadi sepanjang bulan puasa ni, yang mana kita menahan diri daripada makan dan minum untuk 13 jam, kalau boleh kita ambillah protein dengan berpatutan, karbohidrat, ambil fat dan juga fiber-fiber yang bagus. Ini bukan satu tips yang baru saya dengar mengenai protein. Maknanya okeylah untuk kita mengambil protein yang sedikit lebih, sebab kita tahu protein juga membantu kita untuk kekal bertenaga, mungkin lebih kenyang sepanjang hari kan doktor? Selain daripada kita cakap pasal orang kata makronutrien dalam pemakanan kita, kadang-kadang kita tahu bila ada peralihannya gaya hidup pada bulan puasa, banyak juga orang mengalami ketidakselesaan perut.
Contohnya macam constipation kan, gastrik, pedih ulu hati dan sebagainya, terutamanya awal-awal bulan puasa lah, seminggu pertama bulan puasa body kita nak adjust dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan kan bagaimana badan kita boleh menyesuaikan ya dengan rutin ini dan bagaimana ini boleh membantu kita untuk beribadah di bulan puasa dengan lebih selesa. Okay, good question indeed Sapura. Memang ini salah satu komplain yang banyak doktor dapat sepanjang bulan Ramadan adalah gastrik. Nombor satu, paling common gastrik sebab ialah selama ni badan kita tak biasa berpuasa selama 13 jam. Ya, betul. Tiba-tiba tak boleh makan dan minum untuk 13 jam. Jadi memang satu common lah. Jadi apa yang anda boleh buat sekiranya anda seorang yang agak sensitif kepada gastrik, kepada pedih ulu hati, kita bagi ikut stages. Sewaktu sahur dan juga sewaktu berbuka. Apa yang penting waktu sahur, macam saya cerita tadi, kita ambil pemakanan sihat seimbang. Sihat seimbang, tinggi protein. Dia akan buatkan kita kenyang lebih lama. Di samping tu juga saya nak cerita pasal kompleks karbohidrat. Apakah dia? Contoh-contoh makanan dia macam beras perang, roti perang, oat. So apa bagusnya kompleks karbohidrat ni? Again, dia lambat dicerna. So bila dia lambat dicerna, dia akan menyebabkan kita rasa kenyang lebih lama. Jadi bayangkan kalau kita gabungkan kompleks karbohidrat dan juga protein, bukankah ia akan membekalkan kita dengan tenaga sepanjang hari, at the same time mengurangkan kita punya rembesan asid dalam perut kita, sebab dalam kepala kita fikir, oh aku masih kenyang, masih ada makanan dalam badan. Tu dari segi sahur. Yang paling penting juga, jangan sesekali skip sahur. Tu paling penting. Dan yang kedua, bila berbuka, kalau boleh bila berbuka ni janganlah go for satu heavy meal. Instead kita pecah-pecahkan makanan tu. Berbuka dengan something yang ringkas seperti kurma ataupun air supaya kita boleh solat maghrib dengan selesa. Lepas habis solat maghrib tu, okey, kita boleh ambil suku-suku separuh punya meal. Janganlah, again, jangan nak berlebihan, in moderation, supaya kita selesa nak sembahyang isyak, nak tarawih. Bila dah habis nak murih, tak ada masalah. Bukan selalu kita berpuasa sebulan sekali kan. Boleh, tapi ambil dalam kadar yang berpatutan. Tapi sekiranya memang anda merupakan seorang pesakit gastrik dan memang ada ubat-ubatan, makanlah ubat tu di waktu sahur dan juga di waktu berbuka. Dan kalau betul-betul tak tahan juga ni Sapura, dah buat ni semua tapi masih tak tahan, Islam kan mudah dan indah. Kalau betul-betul tahu ni akan mencederakan diri, merosakkan diri, berhentilah. Boleh ganti nanti, sebab kita naklah badan kita sihat. Kalau tak sihat, kalau terluka sini ke dalam, berdarah ke, tak bagus untuk kesihatan. Wow, ini merupakan satu tips yang orang kata sangat berguna. Banyak sangat Dr. C sendiri share untuk anda-anda di luar sana. Okey, selain daripada kita cakap pasal pemakanan kan, mari kita cakap sedikit tentang gaya hidup, di mana selain daripada mengawal pemakanan, pengawalan stres juga penting, Doktor. Betul-betul Sapura. Terlupa nak add, kalau boleh sepanjang bulan puasa ni, cuba elakkan stres. Stres daripada kerja, tidur pun kau boleh dapatkan tidur yang mencukupi. Sebab stres juga merupakan salah satu punca segala sembelit, pedih ulu hati, gastrik tu juga. Boleh jadi kan? Boleh lead to that. Okey, jadi disebabkan stres kadang-kadang kan banyak sangat orang di luar sana mungkin dia kena adaptasi kan dengan gaya hidup ni. Contoh kena bangun awal pagi, untuk mereka yang dah berumah tangga kena uruskan rumah tangga, anak-anak menyediakan makanan, pergi kerja lagi kena jaga. Banyak sangat kan perkara yang perlu dibuat. Boleh jadi kita sebagai manusia biasa kita juga terlupa untuk mengambil orang kata pemakanan yang doktor kongsikan tadi. Maksudnya dari segi diet seimbang. Kadang-kadang kita macam rasa nak kenyang saja, so kita ambil burger je lah. Kadang-kadang 3 hari burger je lah, mudah kan orang kata macam tu. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan sedikit selain daripada ramai juga orang kat sana mungkin ada jurang dari segi nutrisi pemakanan. Apakah pula dari segi vitamin dan multi-mineral ataupun multivitamin yang mungkin doktor kongsikan, adakah kepentingannya dari segi orang kata vitamin C, vitamin B, probiotics, phytonutrient dalam kita punya kehidupan seharian? Okey, so saya sangat setujulah dengan apa yang Sapura cakap, especially mengenai sekarang ni kita hidup dalam keadaan yang fast pace, semua nak cepat. So kalau boleh lah kalau daripada anda makan burger tu semua yang anda tahu tak boleh nak sediakan makanan yang sihat seimbang ni, you can go for opt for supplement. Sebab suplemen selalunya mengandungi apa yang badan kita perlukan, makronutrien dan juga micronutrien. And menjawab kepada micronutrien yang Sapura cerita pasal vitamin B, vitamin C, saya bagi in general lah kegunaan dia orang semua. Bila kita bercakap mengenai vitamin B, dia akan membekalkan tenaga kepada kita. Bila bercakap mengenai vitamin C, dia akan membina daya ketahanan badan kita. Phytonutrien, ini sangat bagus, antioksidan, anti-inflammation, di samping itu mengelakkan kita daripada kena penyakit kronik. Bercakap mengenai fiber, bagus untuk sistem penghadaman, membuatkan kita kenyang lebih lama.
paling penting juga pasal hydration. Saya tahu Sapura mesti nak tanya pasal hydration. Betul. Hydration sangat penting. Sepanjang kita bulan puasa ni, kita tak boleh makan dan minum sepanjang 13 jam ni kan. Tapi apa yang paling penting, kita kena pastikan kita dapat air yang mencukupi dalam badan kita, sebab badan kita sebenarnya ada 60% of water. Jadi apa cara paling senang Sapura kan? Saya cerita cara paling senang untuk kita lengkapkan air dalam harian kita. Untuk setiap 25 kg badan, minum 1 liter air. So contoh macam saya 75 kg, saya kena ambil 3 liter. Sapura nampak macam 30 kg, 40 kg. Boleh juga. Mungkin 1 liter, 1 liter setengah dah memadai. Tapi bahagikanlah, janganlah satu sitting minum semua 3 liter, 1 liter. Sekaligus kan? Kita pecah-pecahkanlah. Okay, kita tahu bila bulan puasa ni kita tak bersekepatan, kita tak boleh ambil air dan juga makan. Tapi penting juga untuk kita pastikan kita mempunyai air yang mencukupi dalam badan dan mengikut doktor punya tips tadi, 25 kg berat badan bersamaan dengan 1 liter air. Okey, lagi satu tips yang saya rasa wow, sangat berguna untuk penonton yang luar kat sana yang tak tahu. Sekarang diorang dah tahu kan? Okey, selain daripada kita bercakap pasal pemakanan, gaya hidup dan sebagainya, mari kita cakap sedikit tentang fizikal. Mungkin ini topik favorite doktor. Okey, tentang fizikal badan. Okey, bermaksud walaupun dalam bulan puasa ni, adakah kita kena stop, kita kena berhenti bersenam? Ada orang mungkin macam saya nak rehat lah dalam bulan puasa ni, tapi mungkin doktor boleh tekankan sedikit mungkin apakah kepentingannya untuk kita melakukan senaman ataupun aktiviti fizikal sepanjang bulan Ramadan. Okey, saya tanya Sapura dulu. Sapura sepanjang bulan Ramadan memang berehat sepanjang sebulan ke, ada juga buat senaman sikit? Tak adalah berehat sepanjang kan, mungkin pada awal-awal tu berehat. Kemudian kita pun akan terus bersenam lah untuk menjaga gaya hidup kita supaya lebih sihat. So betul, apa yang Sapura buat tu betul. Be like Sapura. Yalah, kalau boleh kita kena cukupkan at least 2.5 jam seminggu. Sekurang-kurangnya 30 minit 5 kali seminggu. Sebab apa? Sebab badan kita ni perlukan pergerakan untuk aktifkan balik kita punya otot-otot ni semua kan. Tapi persoalan yang saya sering sangat dapat Sapura sepanjang bulan puasa ni, Dok, bila waktu yang paling bagus nak bersenam? Lepas sahur ke, sebelum buka ke, selepas berbuka ke? Jawapan saya bergantung kepada schedule, jadual masing-masing dan juga kepada kesesuaian diri masing-masing. Betul. Definitely kalau boleh, saya boleh advise lepas sahur janganlah, sebab kita perlu lepas makan. Kita nak simpan kan tenaga tu sepanjang hari. Okey, so antara sebelum berbuka atau selepas berbuka bergantung kepada jenis aktiviti. Kalau contoh anda melakukan aktiviti ringan, brisk walk, jogging sikit, cycling sikit, buat semua tu sebelum berbuka, tak ada masalah. Tapi kalau macam saya suka go for strenuous activity, angkat berat-berat kan. So saya prefer badan saya fully ataupun well hydrated sepanjang bersenam. So that's why saya akan bersenam selepas berbuka. Berbuka something ringan, kurma air. Maghrib kita pergi gym kejap, sejam, setengah jam, and then sempatlah kita nak tunaikan isyak dan juga tarawih. Wow, walaupun dalam bulan puasa penting untuk anda kekal aktif, bersenam. Walaupun macam doktor katakan tadi, sebelum berbuka puasa, mungkin kita boleh buat brisk walking kan, mungkin tak perlu intense workout lah doktor, sampai berpeluh-peluh tu. Boleh buat kita drain ataupun hilang tenaga kita untuk melakukan aktiviti seharian. Okey, doktor, tadi kan awal sesi saya ada cakap dengan penonton, kita ada 2 soalan yang ingin ditanyakan kepada penonton, iaitu giveaway, dan penonton kita berpeluang untuk memenangi hadiah. Okey. Jadi, soalan pertama, adakah anda semua dah bersedia? Oh, first giveaway ni? Ya, ni first giveaway. Kita ada 2 soalan. Ni soalan yang pertama ya. Okey, sebab kalau anda semua berada dalam sesi ni, sepanjang sesi ni anda pasti ada jawapan dia, sebab Dr. Sid dah kongsikan dengan anda jawapan dia di awal sesi ini. Okey, soalan dia pertama, nyatakan nutrisi yang penting ketika bulan puasa. Allah, senang. Tadi kita dah bagi banyak dah Sapura. Banyak sangat nutrisi-nutrisi yang Dr. Sid dah kongsikan tadi. Okey, sila typekan jawapan anda di ruangan komen. Okey, pastikan segala nutrisi yang anda dengar yang dikongsikan oleh Dr. Sid tadi anda type di ruangan komen. Okey, bagi anda yang menjawab soalan ini dengan pantas dan tepat, anda bakal memenangi hadiah Nutrilite Body Key Meal Replacement Trial Kit. Cepat-cepat type. Okey, type. Saya rasa ramai dah type tu kan doktor? Itulah nampak macam ada pemenang dah kan. Macam dah ada pemenang je. Ramai je yang type tu, ramai dah tahu dah
nutrisi, keperluan nutrisi utama badan kita. Okey, saya rasa mungkin dah ada pemenang. Kita akan pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya juga berkaitan dengan puasa, tetapi mau kepada gaya hidup dan lifestyle lah untuk kekeluargaan. Okey, bagi mereka yang dah berumah tangga, ibu bapa di luar sana kan, contoh mereka mempunyai anak-anak kecil, mungkin 7 ke 8 tahun, yang mereka baru nak mula train untuk berpuasa. Ada tak tips sedikit daripada doktor macam mana nak start? Okey, so tips ni mudah dia. Cuba kita ingat-ingat balik zaman kita masa kecil-kecil dulu, macam mana mak ayah kita train kita untuk berpuasa. So tanya Sapura, macam mana Sapura dulu? Adakah ayah Sapura dulu macam puasa, Sapura hari ni puasa penuh, first day ni baru cecah 7 tahun, puasa penuh dari terbit fajar sehingga terbenam matahari? Oh macam mana? Dia go easy on Sapura? Lembik lah saya kalau saya kena go terus kan daripada subuh ke maghrib. So Sapura punya style macam mana dulu? Mungkin kita boleh puasa setengah hari. Yes. So betul macam Sapura cakap tu, kita go easy on them lah. Kita start slow-slow, berperingkat. Contohnya kita start sahur, kejut diorang untuk sahur, bagi diorang merasa macam mana perasaan sahur tu, mengantuk bangun tu kan. And then kalau boleh kita ajak diorang juga untuk berbuka sama-sama. And then macam Sapura cerita, puasa separuh hari. So bila semua ni, bila kita lakukan sikit-sikit, peringkat demi peringkat, dia akan somehow mengingatkan ataupun memberi gambaran yang kepada anak-anak kita, oh okay, so this is how bulan Ramadan looks like. Okay, ada sahur, ada kena puasa sikit, tak boleh makan, and then berbuka sama-sama. Betapa indahnya bulan Ramadan ni kan. Jadi sama, kita terapkan yang sama, janganlah sampai memaksa mereka sebab diorang pun budak-budak lagi kan. Yang best betul, juga doktor, boleh bagi ganjaran kan. Mesti Sapura dulu dapat ke reward ke, kalau let's say puasa penuh, nanti masa raya kalau puasa penuh 30 hari dapat 3,000 raya penuh. Oh 3,000. Motivation sangat kan. So itu pun kita boleh buat kat diorang. Cakap okay, kalau adik hari ni puasa separuh hari, nanti mak ayah belanja ke. Betul. Maknanya kita enjoy moment tu. Kita orang kata apa, go easy with them, dan juga process by process lah kan. Sebab kita anak kecil, kita nak train dia supaya dia dapat berpuasa lebih selesa dan tak terasa bebanan jugalah kan. Okey, sekarang ni doktor, kita ada soalan seterusnya. Oh terus? Okey, soalan seterusnya untuk doktor lah. Okey, kita nak dah giveaway dah, laju. Untuk doktor, soalan ni saya rasa favourite semua orang kan. Sekarang kita nak cakap menjelang hari raya. Amboi tu dah hari raya dah, baru start puasa dah hari raya. Menjelang hari raya nanti kita tahu kita ni akan disaji dijamu dengan juadah-juadah yang sangat sedap doktor. Contohnya apa? Contohnya lemang ni, saya suka lemang rendang. Sapura? Lemang rendang, ketupat, kuih raya, macam-macam kan. Kuah kacang, sedap. Okey, kita berpuasa ni cakap pasal makanan kan. Kurang bala. Okey, menjelang hari raya kita tahu apa, kita dah expect lah makanan-makanan juadah-juadah ni kan. Tapi mungkin doktor boleh kongsikan tips bagaimana untuk mengelakkan overeating. Okey, good question indeed. Ialah sebab terus terang kalau saya nak bagi tahu jangan makan lemang, jangan makan rendang, jangan makan kuah kacang, memang tak human lah kan, memang tak beri kemanusiaan. Betul. Sebab kita raya pun setahun sekali kan. Tapi apa yang saya boleh nasihatkan, tips dia adalah berfikir sebelum kita letakkan sesuatu dalam mulut kita, sebelum kita letakkan sesuatu dalam pinggan kita. So kita kena fikir dulu, sebab yalah, kadang-kadang kita ni makan bukannya sebab kita nak kenyang, tapi kita nak merasa. Jadi kalau boleh, kita ambil lah macam lemang. Sebab kita tahu kita akan raya sebulan, 30 hari, takkanlah hari-hari nak lemang 10 biji, rendang setan, sekilo ke kan. So kalau boleh, ambil lah berpatutan, in moderation. So macam tu juga, kita fikir sebelum kita ambil ni, adakah ni akan mendatangkan kebaikan atau akan menyebabkan saya tambah berat badan, sebab kita pun dah berpuasa sebulan. 30 hari dah puasa. Betul, sistem pencernaan kita dah rehat selama sebulan. Takkanlah kita nak bebankan dia dengan overeating kan. Jadi itulah, berfikir-fikir, berpada-pada sewaktu kita beraya. Saya suka tips ni. Maksud dia memanglah kita akan disajikan kan banyak sangat juadah yang orang kata wow, bukan satu dua je. Kadang-kadang ada juga orang pagi-pagi raya buat laksa lah, buat nasi lemak lah, buat nasi dagang, nasi kerabu. Kan? Kadang-kadang ada orang semua dia nak rasa kan. Okey, tips yang sangat berguna, maknanya kita berfikir dulu sebelum kita mengambil makanan yang mungkin orang kata berlebihan kan, yang terlalu membuatkan kita overeating. Boleh juga memberi impak kepada kesihatan badan kita. Okey, doktor, kita sekarang ni ada soalan kedua untuk giveaway kepada penonton-penonton kita. Okey, nice. Second giveaway. Soalan kedua ni
ini mudah sebab kita baru saja kongsikan. Okey, nyatakan tips yang dikongsikan oleh Dr. Syed untuk mengelakkan overeating, lebih makan. Kita baru cerita tadi. Ya, kita baru cerita. Saya pasti rata-rata kat sini semua dah ada jawapan. Cepat-cepat type di ruangan komen, okey. Pastikan jawapan anda betul dan juga cepat. Sebab kita banyak orang yang mengikuti Dr. C hari ni kan. Okey, type jawapan anda di ruangan komen sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, saya rasa ramai dah komen tu, Doktor. Ya, ada ni pemenang tu takkan. Ada dah tu pemenang kan. Tak tahu kot. Baru sangat share. Tahu tak apa. Okey, kita akan pergi pada soalan terakhir untuk doktor pula sekarang. Dah cepatnya. Sebab saya tahu ramai dah boleh jawab dah. So kita baru je kongsi pasal overeating kan. Okey, soalan yang terakhir doktor, berkaitan dengan raya jugalah. So apabila kita tahu kita dijamukan dengan juadah hari raya yang sangat banyak, kadang-kadang bagaimana nak buat pemilihan pemakanan itu sendiri kan? Bagaimana kita nak pastikan nutrisi yang kita dapat pada badan ni mencukupi lengkap macam mana doktor sharekan sebelum ni. Okey, so tips saya ada dua. Yang pertama, kalau boleh lah, kalau kita dijemput untuk open house, sebab sekarang ni pun kita dah masuk fasa endemik kan. Bila kita sampai nampak segala juadah ni, kalau boleh kita fikir first thing first, nak ambil makanan yang sihat dan seimbang. So kalau boleh go for the one yang macam saya cerita, yang mengandungi makronutrien yang lengkap. Nasi, ada karbohidrat, lemak, protein dan juga sayur-sayuran, buah-buahan. Yang bersih lah kalau boleh, penyediaan dia sama ada yang dibakar ke ataupun di grill. Yang kalau goreng minyak tu kita letak tepi dulu. Bila kita dah dapat yang main ni, then barulah bolehlah kita nak indulge sikit. Sebab bila kita dah kenyang, semestinya kita tak adalah nak makan lebih-lebihan sangat. Segala dessert lah kita panggil, segala lemang, rendang ni semua kan. Itu yang pertama. Tips yang kedua, kalau boleh, saya tahu kadang-kadang kita mana sangat rumah open house yang sediakan yang sihat-sihat kadang-kadang kan. So itu tanggungjawab kita dekat rumah. Kadang-kadang apa yang saya buat lah, saya buat senang, simple. Ambil suplemen yang mengandungi yang lengkap, nutrisi yang lengkap. Betul. Ada waktu pagi satu, di waktu petang. Sebab kadang-kadang bila kita dah ambil suplemen yang ada segala nutrisi yang kita perlukan ni, kita satu tak tend to overeating, dan yang kedua kita tahu at least badan aku dah cukup apa yang diperlukan, jadi bolehlah aku nak merasa sikit-sikit apa benda juadah-juadah di hari raya. So insyaAllah dengan dua tips ni cukup dah apa yang badan kita perlukan on a daily basis. Kita perlu mengawal lah kan dari segi pemakanan kita sendiri. Wow, terima kasih banyak-banyak Dr. C dengan tips-tips yang sangat berguna. Saya yakin penonton kat luar sana pun take note dengan tips-tips yang doktor kongsikan. Kita tahu kita berada di awal bulan Ramadan kan, dan tips-tips ini juga boleh diamalkan sepanjang bulan Ramadan dan juga menjelang hari raya nanti. Okey, begitu juga dengan orang kata kita ni manusia biasa doktor. Jadi macam kadang-kadang kita pun terlepas untuk mengambil makanan yang seimbang, jadi terdapatnya jurang nutrisi utama untuk badan kita kan. Jadi suplemen juga, begitu dengan suplemen dan Nutrilite suplemen yang boleh melengkapkan nutrisi badan anda demi kesihatan yang lebih sejahtera. Okey, untuk pengetahuan anda semua ya di luar sana, Nutrilite merupakan jenama vitamin dan suplemen diet jualan nombor 1 di dunia. Nutrilite ialah jenama suplemen protein diet jualan nombor 1 di dunia. Dan Nutrilite Double X merupakan multi-mineral dan multivitamin nombor 1 dari segi jualan di dunia dan mengandungi phytonutrien daripada 5 kumpulan warna phytonutrien. Okey, jadi untuk pemenang pemenang hari ini, kita juga dah pilih siapakah pemenang bertuah itu. Okey, nama anda akan dipinkan di bahagian ruangan komen. Jadi pastikan anda rujuk di ruangan komen anda untuk nama pemenang hari ini. Okey. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. C yang sudi bersama-sama dengan MW untuk berkongsi tips kesihatan. Yang pastikan anda ingat tips tersebut dan juga amalkan sepanjang bulan Ramadan ini. Okey, seterusnya kita juga selain daripada berkongsi tips kesihatan, kita juga akan berkongsi tips kecantikan. Jangan ke mana-mana. Selain daripada berkongsi tips kesihatan bersama Nutrilite, kita juga akan berkongsi tips kecantikan bersama Artistry. Hari ini kita ada tetamu istimewa. Beliau juga merupakan seorang doktor yang sangat cantik dan ibu kepada 3 orang anak. Mari sama-sama berikan tepukan virtual anda untuk MW Business Owner Dr. Hidayah. Hai, Assalamualaikum Dr. Hidayah, apa khabar? Waalaikumsalam Safura. Alhamdulillah saya sihat.
Untuk pengetahuan anda semua di luar, Dr. Hidayah merupakan pengguna dan penggemar Artistry Skin Nutrition. Tapi sebelum tu, mungkin doktor boleh kongsikan tentang latar belakang serta gaya hidup doktor. Bagaimana seorang doktor yang berkejaya tetapi tetap menjaga kecantikan kulit. Okay, terima kasih Sapura. Perkenalkan, saya Dr. Nur Hidayah. Saya seorang ibu yang bekerja dan mempunyai 3 orang anak yang masih kecil, berumur 9 tahun, 4 dan juga 1 tahun. Okey, saya sebenarnya pernah berkhidmat dalam Kementerian Kesihatan Malaysia lebih kurang 7 tahun dan kini saya bertugas di sebuah klinik swasta iaitu di Kota Baru. Sebenarnya kan bukan mudah untuk menyesuaikan kedua-duanya, walaupun sibuk bekerja dan uruskan anak-anak yang masih kecil, saya tetap akan memberi keutamaan dalam menjaga kesihatan kulit wajah. Sebenarnya kan Sapura, menjaga kulit adalah sangat penting kerana kulit merupakan anggota tubuh badan terbesar. Jadi, penjagaan kulit wajah melambangkan penampilan dan juga memberi keyakinan pada diri. Jadi, cara yang paling mudah untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan produk yang sesuai dan dapat memberikan nutrien yang betul pada kulit. Wow, dengar tu, walaupun dengan gaya yang hidup yang sibuk kan, macam doktor kata bukan mudah untuk bekerja dan menguruskan anak, dan dalam masa sama kita tahu pada bulan puasa ni ramai orang kena bangun awal, betul tak? Okey, jadi saya sangat suka juga apabila doktor menekankan bahawa kulit juga memerlukan nutrisi yang betul. Okey, mungkin doktor boleh kongsikan juga kenapa doktor memilih jenama Artistry. Okey, saya memilih Artistry Skin Nutrition sebenarnya kerana rangkaian produk ini memfokuskan kepada kecantikan kesihatan kulit. Samalah seperti badan kita memerlukan nutrisi untuk sihat. Begitu jugalah kulit mempunyai keperluan nutrisi yang tersendiri. Jadi, produk Artistry Skin Nutrition ini sebenarnya berfungsi seperti memberi suplemen terus ke dalam kulit agar kita boleh memiliki kulit yang lebih sihat. Menariknya kan, ia menggabungkan phytonutrien yang dikuasakan secara sains, di mana semuanya terdiri pada bahan-bahan semula jadi seperti biji putih, delima, bayam, asal ceri yang berasal dari ladang Nutrilite yang disahkan organik. Dan selain itu juga kan Sapura, penting bagi saya kerana ianya adalah vegan, paraben free dan tak diuji pada haiwan. Jadi saya memang sangatlah yakin dan percaya bahan-bahan dalam produk Artistry Skin Nutrition ini sebenarnya akan berkesan untuk bantu kulit saya agar lebih sihat secara semula jadi. Saya juga amat teruja dengan rangkaian produk Artistry Skin Nutrition. Macam doktor katakan tadi, produk ini bukan sahaja dapat membantu kulit anda menjadi lebih sihat, tetapi ini juga disahkan vegan. Vegan di sini bermaksud tiada unsur ataupun bahan-bahan yang berasaskan haiwan. Jadi selamat untuk digunakan. Okey, selain daripada itu, saya yakin juga pengguna di luar sana mereka biasanya suka kalau diorang tahu produk tu diperbuat daripada mana. Apakah bahan-bahan dari manakah asal produk itu. Macam doktor katakan tadi jugalah bahawa bahan-bahan utama contohnya macam biji chia putih, bayam, ianya diperbuat daripada ladang Nutrilite yang disahkan organik. Okey, jadi doktor, kalau kita tahu pada bulan puasa ni semua orang sibuk macam saya katakan tadi, bangun awal dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit apakah masalah ataupun kebimbangan doktor pada bahagian kulit doktor sendiri? Okey, perjalanan Artistry Skin Nutrition saya bermula dengan solusi renewing. Sebelum ini sebenarnya saya mempunyai masalah kulit kombinasi berminyak dan sering mengalami masalah jerawat. Jadi rangkaian produk ini sebenarnya sangatlah membantu memulihkan kembali kulit saya menjadi lebih sihat. Walaupun kerja kan seharian dengan memakai mask, kulit saya dah tak breakout lagi macam dulu. Ramai kan sekarang yang punya masalah SD kan? Ya, betul. Sebab kita seharian kadang kita keluar waktu bekerja, kita akan pakai mask satu hari di mana ianya akan menyebabkan cenderung kepada jerawat. Ya. Dan juga selain itu, dengan usia semakin meningkat, saya juga fokus pada pencegahan dari premature aging seperti garis-garis halus dan juga pigmentasi pada wajah. Jadi, selain menggunakan Artistry Skin Nutrition solusi renewing ini, saya sebenarnya mendapati kulit saya lebih terhidrat, kelihatan lebih anjar, cerah dan pigmentasi juga makin berkurang. Ini kerana kan Artistry Skin Nutrition sebenarnya mengandungi nutrien yang penting untuk memperbaiki semula struktur
dalam dan juga permukaan kulit. Okey Dr. Daya, sebenarnya solusi renewing ni yang ada dekat sini juga merupakan salah satu produk-produk rangkaian kegemaran saya. Macam doktor katakan tadi, ianya bukan sahaja boleh menyebabkan kulit kita lebih sihat, tetapi yang penting dapat mencegah daripada tanda-tanda awal penuaan kulit. Contohnya garis-garis halus kan, pigmentasi, bagi mereka yang berada dalam lewat 20-an ataupun awal 30-an yang ingin mencegah daripada tanda-tanda penuaan kulit, solusi renewing adalah satu solusi yang sangat tepat. Okey, mungkin doktor boleh kongsikan dalam solusi renewing ni apakah produk kegemaran doktor? Okey, yang paling saya suka adalah Renewing Reactivation Day Lotion. Yang ini kerana ia dapat memberi kelembapan yang sangat cukup pada kulit saya dan setelah bangun tidur dari tidur saya dapati kulit kelihatan lebih cerah. Dan juga yang saya sukakan adalah Renewing Reactivation Eye Cream atau krim mata, di mana garis-garis halus semakin berkurang. So sebenarnya keseluruhannya kulit wajah saya kelihatan terhidrat kerana memperolehi nutrisi penting setelah menggunakan Artistry Skin Nutrition Renewing Solution ini. Dan Sapura, sebenarnya kan jika kulit kita terhidrasi, kulit akan menjadi lebih halus, lembut dan juga nampak berseri-seri. Ya, betul. Saya sangat setuju dengan kenyataan doktor kat situ, sebab kita tahu bulan puasa kita kurang minum air. So bila kita kurang minum air, kadang-kadang kita akan dehidrasi ataupun ternyah hidrat. Jadi selain daripada pemakanan, kita juga perlu menjaga kesihatan kulit dengan menggunakan produk penjagaan kulit. Dan yang paling penting pelembab lah kan, supaya kulit sentiasa kelihatan lembab. Bila lembab, kulit kita akan rasa lebih lembut dan lebih halus. Cuba bayangkan kulit kita kering, mesti kulit kita akan kelihatan kusam. Betul tak? Okey, jadi menjelang hari raya nanti ramai orang nak kelihatan kulit berseri-seri. Ia perlu bermula daripada sekarang sebab kita nak mendapatkan kesan tu untuk jangka masa yang panjang. Bukan jangka masa yang pendek kan, betul tak? Okey, jadi mungkin doktor boleh kongsikan sedikit tips ataupun petua kecantikan kepada kita semua. Okey, bagi saya skincare is a part of healthy lifestyle kerana lifestyle habit sebenarnya akan memberi kesan kepada kesihatan kulit. Jadi pertama, perlu amalkan diet yang seimbang supaya dapat memberi nutrisi yang cukup agar kulit kita kekal sihat. Makan pun penting Termasuklah minum air kosong yang bersih setiap hari. Air spring ke tu? Okey, dan kedua juga perlu mengetahui masalah kulit yang dialami. Ini kerana penting tahu untuk kita memilih the right skincare dan dapat memberi nutrien lengkap pada kulit anda seperti Artistry Skin Nutrition lah. Kan, kerana nutrisi yang kita berikan pada kulit hari ini sebenarnya akan membina kulit kita yang baru pada masa akan datang. Jadi sebab itulah saya memilih Artistry Skin Nutrition kerana menjaga kulit anda dengan baik adalah rahsia untuk memiliki kulit yang awet muda. Dengar tu tips dan petua kecantikan daripada Dr. Hidayah. Saya suka sangat bila doktor kata sebenarnya penjagaan kulit ini juga merupakan salah satu daripada gaya hidup. Mengamalkan pemakanan yang seimbang, jangan lupa minum air kosong dengan banyak, dan masa yang sama juga menggunakan produk penjagaan kulit. Betul tak doktor? Okey, jadi setiap daripada kita memiliki kulit yang berbeza-beza. Tak semua orang memiliki jenis kulit yang sama kan? Jadi untuk pengetahuan anda semua, Artistry Skin Nutrition juga memiliki 3 solusi yang lain bergantung kepada jenis kulit anda. Kita juga ada solusi balancing, kita ada solusi hydrating dan juga kita ada solusi firming. Yang Dr. Hidayah gunakan di sini adalah solusi renewing. Okey, terima kasih sangat Dr. Hidayah di atas perkongsian tips kecantikan yang sangat bernas. Jangan lupa untuk mengamalkan tips-tips ini untuk kekal cantik dan sihat menjelang hari raya. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini, saya ada sedikit cerita untuk Dr. Hidayah dan juga penonton di luar sana. Di awal sesi ini kita ada berkongsi tentang tips kesihatan bersama Nutrilite. Dan sekarang kita berkongsi tips kecantikan bersama Artistry. Jadi apakah cerita di sebalik Artistry dan Nutrilite ni? Nak tahu tak? Okey, jadi untuk pengetahuan anda semua, pengasas Nutrilite iaitu
Karl Ramberg. Karl Ramberg, apabila dia mencipta produk Nutrilite ini, beliau mempunyai satu matlamat, iaitu ingin memberikan kesihatan dan kesejahteraan kepada semua orang. Tapi dalam mencipta produk Nutrilite ini, Karl menyedari ada sesuatu yang missing dalam hidup beliau. Apakah missing? Bila kita kata missing tu mestilah isteri beliau, dan beliau berkahwin dengan Edith. Apabila beliau berkahwin dengan Edith ni, selepas 12 tahun Edith melancarkan kosmetiknya sendiri, iaitu Artistry. Jadi pada tahun 1972 Amway menggabungkan jenama Nutrilite dan Artistry ini. Mereka berkongsi kepakaran dan sumber. Dan ini legasi ini diteruskan, dan kami sangat berbangga berkongsi dengan anda legasi ini. Okey, itu sahaja untuk perkongsian pada hari ini. Dr. Hidayah, sekali lagi terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan Amway. Sehingga kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Cantik bergaya, sihat beraya bersama Amway. Jumpa lagi. Bye.